Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi wakila. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallahi taqullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Sadaqallahul 'azim. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi yang penuh barakah ini Allah memberikan kesempatan pada kita untuk bertemu. Pertamanya tanya kepada tuan-tuan yang masih istiqamah main mengaji. Sebab tak kuat kuliah ni dia kuliah tu ada ni takut satu hari dia tak ada. Dan cuma insya-Allah lah akan terus sampai bila juga lah semula. Sebab talabul ilmi minal mahdi ila lahdi, menuntut ilmu itu daripada buayan sampai dia lahat. Satu kalau orang kata saya dah habis belajar, tak betul. Saya kena menggelis sendiri learning. Sebab belajar ni dia proses setiap masa. Bukanlah semua pelajaran itu dalam kelas. Pelajaran itu apa jua benda yang boleh mendatangkan kebaikan pada kita. Mendengar, memerhati, buat, pengalaman, mistik, itu semua adalah pelajaran. Cuma Islam ni kok mana pun inilah di antara cara belajar. Antara ada orang belajar dengan Nabi, dia bukan belajar dengan Nabi itu tanda kitab. Dia mengikut Nabi. Contohnya Anas bin Malik, bila dia menjadi pembantu Rasulullah, mak dia memang menghadiahkan Anas untuk Nabi. Maka baginda membawa dia pergi ke mana? Dia lah belajar daripada Nabi melalui pengalaman berjalan berkhidmat pada Nabi. Contoh, ulama dapat mengambil hukum bahawa istinja tak boleh melainkan dengan batu, tak boleh dengan tahi, tak boleh dengan dipanggil khauf ataupun khiyasah ni, benda-benda berkenaan dengan contoh najis kering, tak boleh dalam pengalaman yang Anas hadapi. Anas masa Nabi istinja, dia bagi 3 ketul, 2 ketul batu, 1 ketul najis. Maka Nabi tolak yang najis tu, Nabi hanya ambil yang batu. Nak beritahu bahawa barulah dapat tahu hukum bahawa istinja hanya boleh dengan benda kesat dan batu. Jadi ceritanya pembelajaran itu boleh terjadi begitu. Cuma sebab kita ni tak ada suami ustaz, tak ada lah pembelajaran tu. Suami pun mampu ayun sama dengan kita. Jadi buat mana kena main kelas. Itu salah satunya untuk kita dapat mendalami ilmu, insya-Allah. Baik. Kita masuk tajuk penyertaan Rasulullah SAW dalam usaha membina semula Kaabah. Ini cerita Nabi buat Kaabah. Sebab pada perbahasan lalu kita telah bahas tentang perniagaan dengan harta Khadijah dan perkahwinan baginda. Cuma bahawa ni Dr. Rozani buat pembetulan. Dia kata bahawa riwayat yang sahih, umur masa Nabi kahwin dengan Khadijah adalah 35, bukan 40. Ada yang menyatakan riwayat adalah 25. Kalau ikut logik, itulah umur yang logik. Sebab anak-anak Nabi semua daripada Khadijah. Kalau 40, maknanya anak-anak Nabi yang 7 orang tu sampai umur 50 lebih pun Khadijah belum lagi menopause. Itu yang menyebabkan ada satu riwayat lain mengatakan Nabi berkahwin dengan Khadijah ketika umur 35 tahun.
Dan riwayat itu lebih sahih daripada, lebih kuat daripada umur Khadijah 40 tahun. Tak apalah, yang penting kita jangan salah Nabi mengkahwin Khadijah tu ya. Itu tak salah lah. Cuma umur berapa tu, itu just number. Number tu riwayat lah. Sebab benda tu pun sebenarnya tak ada lah para sahabat buat catatan. Sebab Nabi kahwin dengan Khadijah ni dalam kondisi sebelum Nabi jadi Rasul. Semua itu adalah cerita, cuma berdasarkan hadis sahih ke tak. Dan bila belajar buat hadis ni, saya takut orang salah faham. Orang kata hadis dhaif tak boleh pakai. Dah, hadis tu kalau pun dhaif, dia boleh dalam bab qasas, dalam bab cerita boleh menceritakan hadis dhaif. Cuma bila dah ada pandangan lebih tepat, kita ambil pandangan lebih tepat lah. Cuma janganlah sampai kita ni pula rinci, ustaz hadis ni sahih ke tak. Kalau buat hadis tu dhaif, yang buat tu ulama. Mana lebih baik? Mengambil hadis dhaif yang ulama itu dikatakan dhaif, ada masalah, dengan memakai pandangan manusia yang tahu pada mana. Kan? Tak tanya pula pandangan Edward dibunuh. Pandangan pandangan tu? Dale Carnegie. Betul tak pandangan dia? Tak ada orang bincang hadis sahih ke tak? Saja nak beritahu lah, jangan rinci sangat. Cuma kita kata numbers dari segi umur itu khilafiyah, ulama berbeza pandangan. Tapi yang paling tepat memang mengatakan umur Khadijah 35 tahun. Termasuklah orang ibu balik umur Aisyah kahwin dengan Nabi berapa? Kebanyakan menafikan umur 9 tahun. Sebab nak mengelakkan orang tuduh Nabi apa? Philadelphia. Apa balok tu? Kau Philadelphia. Kau pada apa istilahnya? Betul. Kan suka minat pada nafsu pada budak-budak. Dia pun nak samakan Nabi tu. Itu salah lah. Cuma ceritanya bahawa riwayat-riwayat yang banyak ini sekadar riwayat. Cuma nak cerita bahawa Nabi mengkahwin dengan Khadijah. Umur berapa pun tak apalah, Khadijah dah kahwin dengan Nabi dan sudah ada anak. Itu sahih, tidak ada ulama bincang. Baik, kali ini kita bicara pula tentang penyertaan Rasulullah dalam usaha membina semula Kaabah. Kaabah ni pernah runtuh sebab berlaku banjir. Sebab kena ingat, tanah Arab bila dia banjir, dia tak macam kita, dia tak ada sistem pemerintahan. Kalau banjir tu memang air penuh, lumpur bertakung. Dan kebetulan Timur Tengah ni jarang hujan. Jarang hujan. Sebab tu dia punya atap ke bumbung, kalau tengok dia tak ada buat atap kiwih macam kita, tak ada. Sebab dia tak ada hujan. Dia setahun sekali ataupun setahun 2 kali saja. Saya mengaji Mesir dulu, hujan setahun 2 kali. Tapi air di Mesir murah. Air dalam 60 sen tapi di Selangor sekali kena isi borang baku kan. Kan untuk yang pendapatan 4,000 ke bawah saja boleh dapat air percuma. Sudah tidak ada air percuma lagi untuk rakyat Selangor. Tapi tuan-tuan tak apa, tuan-tuan orang Lumpur, kami Selangor lain kan. Jadi maknanya nak cerita di situ lah. Benda-benda yang Mesir hujan tak turun, air murah. Sebab air sungai Nil itu memang sangat cukup. Hingga kan ada satu kawasan itu adalah kawasan padang pasir. Dengan air sungai Nil itu diambil, kawasan itu boleh jadi kawasan yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Tanda air sungai Nil memang jarang surut. Ini kelebihan Mesir lah. So di situ memberikan gambaran bahawa hujan memang jarang turun di kawasan Timur Tengah. So jadi benda itu menyebabkan Kaabah runtuh pada masa itu. Baik, Kaabah ini telah dibina oleh Sayyidina Ibrahim. Kalau kita nak sebut perkataan Sayyidina, kita sebut bagi betul. Dia bukan Sayyidina. Sayyidina hak mainuk. Apa mainan tu? Sayyidina. Monopoli tu panggil Sayyidina. Sayyidina, dia dengan perkataan ada sabdu di atas Sayyidina. Sebab tu bila orang nak sebut dalam tasyahud akhir, ingat bacaan yang kena betul dalam solat dua. Satu bacaan Fatihah, yang kedua bacaan tasyahud akhir. Yang ketiga itu lagi bacaan takbir Allahu Akbar. Ini 3 bacaan dalam solat yang mesti betul. Kalau tak betul solat tak sah. Allahu Akbar dengan satu lafaz. Kalau tiba-tiba tengah-tengah takbir Allah tu belakang hilang, tak sah solat. Allah, tak sah solat. Ataupun putus Allah Akbar, tak sah solat.
ataupun berbisik dengan hingga mengubah huruf. Itu pun tak sah. Nampak? Itu kena betul. Takbiratul ihram sahaja, bukan kat tangan tu, lafaz takbir itu. Lafaz takbir itu. Bukan 3 dan 4, satu salam. Yang kedua bacaan Fatihah. Fatihah kena betul. Yang ketiga baca tasyahud. Sebab saya dah tengok bila orang sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu salah. Takut solat tu tak sah nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kena syadahkan di situ. Kata orang Melayu kena sabadukan di situ. Di situ. Jadi maknanya kena sebut Sayyidina, bukan Sayyidina. Baik. Lalu dia kata bahawa pembinaan dapat dilaksanakan selepas mengalami beberapa persengketaan dan permusuhan dengan penyembah berhala. Pembinaan ini diselenggarakan mengikut wahyu ilahi seperti yang tersebut di dalam Al-Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Di sini kesimpulan yang dapat kita ambil. Apa maksud tersirat? Maksud tersirat pertamanya, Nabi Ibrahim memang kontraktor. Kita jangan lupa. Kan? Allah Ta'ala ni bila dia suruh satu-satu Nabi buat satu pekerjaan, memang kawan ataupun Nabi itu ekspertis dalam bidang tu. Jangan lupa tu. Nabi Yaakob ekspertisnya apa? Dia tukang kayu. Dia boleh potong kayu, buat perabot. Tu kerja Nabi Yaakob tuan-tuan. Kerana Yaakob najjar. Nabi Yaakob dia adalah seorang tukang kayu. Dia akan belah kayu, dia akan buat kayu tu dengan benda-benda. Maknanya Nabi Yaakob itu tongkat IKEA lah tuan-tuan. Kalau fahamnya kan. Nabi Musa apa kepakarannya? Nabi Musa apa kepakarannya? Nabi Musa adalah pengembala. Itu kepakaran dia. Dia adalah seorang pengembala. Dia memang menjaga kambing. Sebab dia ada tongkat yang memelihara kambing tersebut. Jadi perniagaannya adalah kambing. Nabi Nuh, Nabi Nuh beza dengan Nuh hujan lain. Tahu tak kenapa kumpulan hujan nama hujan? Saya pun tak tahu, tapi dia duk rasa lah, pasal Nuh tu naik bahtera. Jadi hujan turun lebat, baru kapal boleh berlayar. Itu nama hujan. Mungkin tu lah pun. Nabi Nuh apa kepakaran dia? Adalah membina kapal. Semua orang suka bagi salah interpretasi, iaitu orang kata Nabi Nuh ni dia buat kapal dengan wahyu Allah, betul. Tapi dia mesti ekspertis dalam bab tu, bahawa dia boleh ukur kayu betul, nak masukkan betul, nak ukur bagi betul. Dan kapal tu bila dihempas oleh air, dia tidak pecah. Kapal tu pula stabil dan kapal tu adalah besar. Kapal tu pula bila hujan turun, ada saluran air keluar. Takkan hari tu baru nak buat kapal, tiba-tiba Nuh pandai bab tu. Jangan buat benda mustahil dalam cerita. Memang dia seorang ekspertis dalam bab kapal. Termasuk Nabi Ibrahim. Dia memang pandai buat bangunan. Kelebihannya dia pandai untuk buat bangunan. Ustaz, bangunan petak pun kalau salah kira tuan-tuan, boleh sengit tu. Kan? Tapi bangunan tu jadi cantik. Dan dia menyertakan Nabi Ismail bersama dengannya. Inilah yang kalau kita maksud macam mana nak tarbiyah anak. Nak tarbiyah anak-anak adalah tarbiyah mengikut kaedah Nabi Ibrahim. Kaedah Nabi Ibrahim ni kebanyakan Cina buat. Dia buka kedai, anaknya kena mari duduk buat kerja sekolah di kedai. Tengok ayah buka kedai tayar, tengok ayah tukar tayar, dan nampak ayah sedang sibuk layan customer, dia belajar melalui situ. Sebab tu anak-anak orang Cina tak main basikal lajak, faham tak? Sebab dia guna konsep Nabi Ibrahim. Sebab itu disebut Nabi Ibrahim ini buat qawaidul
Kaabah, Qawaidul Bait, ataupun bangunan Kaabah itu dengan Nabi Ismail. Kesilapan orang Melayu, kerjanya dia tidak babitkan anak dia. Saya ada seorang kawan buat hartanah, dia jadi ejen hartanah. Dulu dia jual kain, dia sambung master dah habis. Saya kata bila nak sambung PhD, dia kata malas lah sambung PhD, bukanlah kerja, baik terus buat kerja ni lah. Sekarang dia dapat close building, dia memang buat, dia buat commercial lot yang apa nama kediaman ni hanya dibuat hanya hujung minggu. Apa dia buat? Dia hantar anaknya pergi sekolah Cina, sampai anaknya pandai cakap Cina. Anaknya lebih mahir cakap Cina daripada orang Cina. Yang menariknya, setiap kali pergi kedai, dia cakap Cina dengan toki kedai. Biasalah Cina ni kalau boleh cakap Cina, murah sikit. Sama lah kalau saya buka kedai pun, tiba-tiba orang Kelantan mereka cakap Kedah, bagi murah. Bagi murah. Kalau dia mari nyanyi lagu ni, lagi murah. Biar jasa jadi kenangan, lagi murah kan. Jadi ceritanya itu normal. Cuma nak cerita budak tadi ni, budak itu baru berusia 8 tahun. Tapi hari ni bila mak dia nak buat sale, kan Cina suka beli rumah. Cina ni pun walaupun boleh cakap Inggeris, tapi dia lebih suka cakap bahasa dia. Jadi bila ada urusan, mak ni suruh anak yang 8 tahun ni bercakap, makcik tu nak apa? Dia pun cucuk. Cina yang nak beli rumah tu suka, dan dia stick dengan kawan tu sebab anak ni memang bantu untuk cakap Cina. Mak dia kata, lepas ni nama budak tu Fatihah. Fatihah tak payah buat kerja ni lah, tolong ni lah buat benda ni, susun jadual. Nanti bila Umi pergi bimbing, Fatihah ikut. Agak-agak anak tu akan memang sekali ajar. Sebab dia menggunakan konsep tarbiyah Nabi Ibrahim. Ustaz nak suruh kami buat anak main pejabat lah. Itu pejabat bawah kat saya pula. Itu bukan maksud saya. Maksud saya adalah betapa tarbiyah ini dikuasai oleh orang Cina, orang Melayu jangan ambil konsep tarbiyah ini. So jangan merungutlah kenapa anak kita buang masa, anak kita hisap pokok, anak kita duduk tepi, anak kita tak nak buat apa. Sebab budak Melayu ni kreatif. Bila dia kreatif, dia tak ada tempat nak selalu. Tu ke sekali, bila nak selalu dia buat basikal. Basikal tu pun handle bawah dan brake tak ada. Bila lalu, mereka tak nampak. Kalau mati, syahid. Tu pandangan dia. Di situ dia. Anak cerita tadi, Nabi Ibrahim tak biarkan Ismail seorang-seorang. Dia buat kerja, Ismail buat kerja, dia tak kena menyertakan. Ceritanya mudahlah. Kalau cuti sekolah ni ada anak tu besar. Umur berapa? Umur 15, umur 16, umur 12. Boleh tak kalau ibu-ibu buat kaedah mudah? Saya kata mudah ni, tapi mungkin susah. Pergi tumpak kedai mamak, kata anak, I nak kerja basuh pinggan boleh? Sebenarnya cuti sekolah. Biar dia buat kerja, biar dia boleh duit, biar dapat telinga. Budak sebab dia tak nampak duit, dia tak nampak telinga. Ada orang kata jangan ajar budak dengan duit. Salah. Siapa tak ajar budak dengan duit, dia akan jadi pencinta duit. Tapi kalau siapa ajar duit, sebenarnya ajaran itu mesti menunjukkan kita nak duit sebab kita nak kuasai duit, bukan duit kuasai kita. Dari dulu lagi orang ajar benda salah. Saya yang tak kerja dengan orang, yang tak sanggup kerja dengan orang dan tak minta kerja pun masa balik belajar, sebab daripada saya berumur 15 tahun saya dah kerja. Habis sekolah kerja, cuti sekolah kerja kontrak. Menangis kerja kontrak ni. Dia pergi kat Bata, dia suruh saya urus simen dalam baldi. Habis simen tu dia balik baldi. Saya takkan nak urus simen dalam baldi, dia potong baldi. Teriak. Saya kata tolak dah ya Allah, tolong dia cari duit. Di situ baru kita appreciate duit kita dapat. Kalau tidak dia akan merepah. Mama ni bagi sikit sangat. Itu kita pun naik angin nak menampung. Pasal otak subsidi dah tertentu pada awal. Tapi kalau kita buat gitu, dia tahu nak dapat dia susah. Saya beli buku untuk SPM, Preston. Ingat tak buku Preston? Beli sendiri. Baju sekolah beli sendiri. Alhamdulillah sebab ayah didik macam tu.
Tu jadi macam ni. Tu bila orang kata tak boleh kena kerja dengan orang baru berjaya tak. Saya kata tak. Sebenarnya hidup lebih bahagia. Saya tengok kawan-kawan saya yang minta KPLI, kerja dengan kerajaan, masuk sekolah, tetap bini seorang, rumah belum boleh beli. Nampak? Jadi nak cerita bahawa di situlah rupa-rupanya nak beritahu hidup kita ini mesti kena sentiasa ajar benda tu. So, cuti sekolah ni kalau anak pergi kerja pun dah lagi bagus daripada duduk di rumah tak buat apa. Kalau nak main game, pastikan boleh duit. Tu ya. Main game, mama nak suruh main game semua, tapi tengah main pagi sampai petang, tak payah buat apa untuk tani, perak pun tandas tani. Tapi pastikan boleh dapat duit dengan main game. Masuklah mana-mana pertandingan boleh main game. Anak saya pagi-pagi duk buka tengok satu orang duk main game. Saya tengok pun tak faham. Pasal apa dia tengok depa main game? Rupanya hak depa kawan tu duk main game, dia masuk dalam YouTube. YouTube bayar dia. Kalau views dia 150,000. View saja yang banyak 150 orang. Ada Facebook. Nampak? Ada situ saya cerita tadi tentang jangan biar anak-anak kita sia-sia. Jangan kita bila jadi baru kata lah ustaz, saya pun tak kerti dah buat apa. Mereka ni macam mana. Jadi anak-anak demikian bukan sehari dua. Dia adalah konsistensi macam tu. Itu dia jadi. Tapi kalau budak jadi di awal, insya-Allah dia selamat. Anak-anak kita, aset kita, jangan biar dia jadi liability. Ingat saya sebut selalu aset dengan liability. Anak jangan bagi jadi liability. Rumah aset ke liability? Aset ke liability? Rumah menjadi aset apabila dia bawa masuk duit dalam poket kita. Tapi bila dia tarik duit keluar pada poket kita, dia akan jadi liability. Rumah adalah liability. Dia akan jadi aset bila habis bayar dan kita sewakan rumah tu. Dan kalau kita habis bayar dan kita duduk pun, dia bukan aset, dia adalah liability. Isteri aset ke liability? Ingatlah konsep asalnya, aset adalah benda yang bawa masuk duit dalam poket. Liability benda yang menyebabkan duit dalam poket keluar. Aset ke liability? Jawab sendirilah, itu saya tak boleh jawab. Setelah beberapa ketika berlalu, Kaabah yang dibina oleh Sayyidina Ibrahim dan anaknya tadi pun mula retak dan pecah. Di antara bencana yang telah melanda dan merubah Kaabah ialah banjir. Beberapa tahun sebelum dibangkitkan Rasulullah, sebelum Nabi jadi Rasul, kata setengah riwayat ketika di umur Nabi 35 tahun baik. Kerosakan ini menyebabkan puak-puak Quraisy terpaksa berusaha mendirikan semula binaan Kaabah ini lantaran kehormatan dan kemuliaan. Di seluruh Kaabah ini telah pun dimulia dan dihormati sejak beberapa masa lampau yang telah diwarisi dari Ibrahim AS. Ingatlah masa nak buat Kaabah ni, orang Arab tidak dibenarkan. Pemimpin Quraisy tidak membenarkan sikit pun wang haram ada dalam pembinaan Kaabah. Mereka tahu sebenarnya wang riba, wang haram, wang judi, wang haram, wang bertenun nasib, wang haram. Mereka tahu. Mereka tahu walaupun mereka jahiliah. Mereka tahu. Jadi dalam pembinaan Kaabah, mereka hanya nak wang yang halal, wang perniagaan, wang yang didapat daripada sumber yang halal. Kumpul tak cukup, cari lagi sampai cukup. Tapi tak nak wang haram sebab nak buat Kaabah. Itu asalnya. Ini bukan Islam. Ini zaman musyrik. Mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Dalam usaha pembinaan semula ini, Rasulullah SAW telah turut serta memberi sumbangan fikiran dan tenaga. Baginda sendiri telah berusaha mengangkut batu-batu dengan tangan baginda sendiri. Nabi tolong, Nabi bantu. Batu, kalau pun benda itu dibuat oleh orang tak Islam, tapi benda itu baik, kita kena tolong. Tapi jangan pula pergi buat bangunan tokon dan kita pergi tolong, tu tak betul lah. Contohnya dia nak buat satu bangunan untuk rumah anak yatim dia, kita boleh tolong, tak apa. Kita boleh buat charity untuk dia, tidak ada masalah. Sebab tu Islam dia open, ya? Islam dia open. Yang tak boleh membantu dalam perkara urusan agama dia saja. Contoh dia nak semayang, dia suruh kita pegang apa nama? Colok tu kan. Tolong pegang Ustaz. Kita mau pegang, tak lihat tu. Tak dibenarkan. Tapi kalau perkara kebajikan, tak kira siapa. Sebab tu ulama bagi keputusan, hatta kalau wakaf, kita wakaf harta kita untuk membina rumah kebajikan tak Islam, boleh. Tak ada salah. Islam open sampai tahap tu. Jadi Nabi nak tunjuk dia membantu. Dia datang menolong.
Dan bila ditolong ketika itu, nampak aizah Nabi. Nabi ni bagus. Usaha Rasulullah tadi telah memberi kesan begitu mendalam, di mana baginda telah dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh puak-puak Arab, iaitu siapakah yang lebih utama meletakkan semula Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Bila Nabi bina, dia nak letak Hajarul Aswad. Hajarul Aswad ni batu paling mulia. Daripada jahiliah sampai sekarang, ini batu yang dianggap kalau syuk dapat pahala, kan? So nak letakkan Hajarul Aswad itu di Kaabah, nak letak tu semua kabilah klaim mereka yang layak, kami yang layak, kami yang layak. Jadi semua nak letak batu tu. So nak buat macam mana? Di situlah perbalahan itu dapat diatasi setelah mana semua puak yang berselisih setuju dengan apa yang dicadangkan oleh Rasulullah. Mereka tu nampak Nabi Muhammad dah buat keputusan. Ingat Nabi Muhammad ini bukan orang percaya dia pasal orang tengok dia saja. Dia memang mendapat benda yang dipanggil siqah. Tahu tak siqah ni apa? Siqah ni, kalau kita tengok orang tu, kita rasa dia boleh tolong kita dah selesaikan masalah. Itu siqah. Ada kawan kita rasa kalau aku cerita kisah aku kat dia ni, aku percaya dia, aku siqah dekat dia, sebab dia takkan bocor ke rahsia aku. Ada tak orang itu? Begitulah Nabi. Percaya kalau Nabi buat keputusan mesti bijak. Dia kata serah ke Muhammad. Kalau Nabi buat keputusan tak bijak, dia akan lawan juga. Nabi kata yang layak kabilah Bani Hashim yang boleh meletakkan batu ini. Kalau Nabi kata yang layak letak batu ni Bani Leman, itu tak ada dalam kabilah. Tuan suruh Bani Leman saja, tak ada dalam kabilah. Jadi ceritanya bila semua benda ni nak bagi satu kepahaman, Nabi boleh buat keputusan yang bijak dan brilian tu Nabi. Apa Nabi buat? Dia kata, kerana baginda memang terkenal di kalangan orang Arab masa itu dengan Al-Amin yang mempunyai amanah dan suka ramai. Saya sebut gelaran Al-Amin ini Nabi dapat kerana Nabi pandai berbisnes dan Nabi jaga amanah dalam bisnes. Orang bisnes ni kalau pandai, cerdik, dia akan dapat buat bisnes hebat dan dia tahu lubang dan dia dianggap orang pemegang amanah. Orang saya pergi kuliah satu tempat. Masa saya sebelum itu, ada dah satu orang tak WhatsApp dekat saya. Dia kata, Ustaz, boleh tak saya nak belajar personal daripada Ustaz? Saya kata, saya sibuk sikit, saya tak sempat. Dia kata, tak, kalau Ustaz kenal kedok saya ni, saya tengok gambar, saya kena. Kita buat gambar kenal lah kan, kita kena. Betul, saya kata, tak apalah, nanti saya pergi surau, kita jumpa, kita bincang. Hari saya program di surau, dia pun datang. Habis program, saya pun minum dengan dia. Saya kata, dia pun kata, saya lah yang WhatsApp Ustaz tu. Oh, ya ke? Boleh bagi Datuk. Datuk buat apa? Dia kata, saya ni dah lama dalam industri baju ni. Oh, betul dah tu terlibat 30 tahun dah. Oh, apa brand Datuk? Oh, saya punya brand Rizalman. Baru betul tu Rizalman, aku tak kenal. Oh, kan? Orang ni bisnes, terlibat lama dalam dunia bisnes. Watak dia memang seorang bisnesman. Ramah dengan orang, tahu cari lubang, macam mana nak buat, sangat dedikasi, amanah, deliver apa yang orang nak. Jadi kalau semua orang faham, ciri Nabi nak tengok betul, tengok pada seorang businessman yang jujur dan amanah, yang jaga syariat. Tapi ada juga businessman yang tak jaga syariat, kan? Tak jaga syariat. Dulu lelaki tiba-tiba jadi perempuan, lepas perempuan pakai tudung, jadi maknanya perempuan dekat tu orang bapa. Ceritanya bahawa Nabi ni memang Al-Amin kerana dia seorang peniaga. Baik, macam mana Nabi selesaikan urusan mereka? Nabi kata gini, setiap kabilah akan pegang kain, ujung kain. Nanti kita akan letak sama-sama batu itu di tempat ni. Maka semua pun angkat kain dan ada batu di tengah tu, pakai usul semua sikit. Agak suruh sikit sampai dekat tempat yang ada Aswad. Nabi lah yang diberikan kemuliaan untuk meletak batu tu. Nabi yang kat letak. Makna untungnya Nabi bagi selesai semua orang, Nabi juga yang diberikan amanah lah untuk letak batu tu. Itu betul. Makna sejak itu lagi dah nampak Nabi ni bukan sebarang orang. Dia memang ada bakat kepimpinan, dia memang leader.
born to be a leader. Itulah Nabi SAW. Sebab tu kalau orang tolak Nabi, bukan orang tolak tubuh badan Nabi, orang tolak benda baru yang dibawa oleh Nabi pada anggapan mereka. Sedangkan Nabi membawa kembali agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu asal. Baik. Pengajaran dan renungan. Kita ambil pengajaran dan renungan. Dia kata, dan potongan sejarah Rasulullah SAW ini kita cuba membuat komentar dan tulisan mengenai 3 perkara. Pertama, keagungan dan kemuliaan Kaabah sejak zaman berzaman. Ini adalah dipastikan dengan usaha Sayyidina Ibrahim yang telah meletakkan batu asas pembinaannya. Kaabah ni mulia sejak daripada dulu lagi. Sebab tu kalau orang yang suka pergi Kaabah betul. Cuma orang kata kita sembah batu. Orang India, orang Buddha, bila kita kata hang semua tokong, dia kata kita sembah batu. Tak, kita tak sembah batu. Kalau batu tu tak ada pun, itulah kiblat kita. Sebab kita tak pernah boleh letak batu di depan. Cuma kita nak tengok ke arah mana benda tu ada. Kita menyembah Allah. Sebab apa kita menghadap di situ? Kalau ada kiblat, kita tak ada batu, kita tak menghadap batu. Sebab kalau kita menghadap batu betul, kalau orang solat di atas Kaabah, dia boleh menghadap mana-mana saja. Kalau orang solat dalam Kaabah, dia boleh menghadap mana-mana saja. Nak beritahu bukan kita sebab batu. Ini salah orang juga. Dia kata Buddha sebab tokong, dia kata Hindu sebab tokong. Itu jadi betul lah. Tak betul kan? Baik, itu yang pertama. Yang kedua dia kata, sejauh manakah kebijaksanaan Rasulullah sebelum itu? Okey, ambil perenang ketiga ni. Okey, sekiranya mereka beriman dengan Tuhan yang Esa dan percayakan kepada agama yang diturunkan, memerlukan kepada ikatan yang menghubungkan dan mencantumkan mereka yang berselera tinggal di merantau pelosok dunia, maka Kaabah tadi sudah sewajarnya menjadi tempat atau menjadi daya utama ke arah percantuman ini. Sebab tu saya kata orang Islam ni kuat sebab dia tak tahu mereka kiblat yang satu. Kalau tengok daripada sistem di Kaabah, dia pusingan tidak pernah berhenti. Dia ada orang solat setiap masa. Orang datang pula daripada pelosok dunia. Cuma yang tak ada adalah penyatuan. Itu saja. Tak tahulah mana sampai tahap kita diajar supaya buat kerja masing-masing. Jangan buat kerja secara jemaah. Kadang-kadang saya menyalahkan juga sistem sekolah. Sebab sekolah ajar kita jangan tiru orang. Betul tak? Pernah tak kita periksa pakat buat secara jemaah? Jawab 1, 2, 3, apa jawab 3, 4, 5 6, 7, 8 bagi karir jawab. Ada tak? Tak ada. Sedangkan dalam real life memang kita kena berjemaah, kena buat grouping, kena ada ice breaking. Betul tak? Kita buat secara jemaah. Sebab tu bila orang tanya soalan ni, tanda memang daripada hidup dulu dia diajar berseorangan. Contohnya, ustaz saya tak pandai buat dia. Macam mana saya nak bagi pandai? Tak gaduh. Setiap orang tak perlu pandai semua benda. Setiap orang kena pandai satu benda saja. Yang lain tu kena minta tolong orang lain. Percaya tak kalau anda merasakan anda ada satu kepakaran saja, anda tak boleh hidup seorang-seorang. Kita tak boleh buat keputusan seorang-seorang. Nescaya kita akan baik dengan semua. Tapi yang duk sombong-sombong ni, dia rasa dia hebat. Dia rasa tak ada orang pun dia boleh hidup. Dia rasa dia pandai. Tu dia duk tinggi diri. Dia kata bagus. Dia komplain semua orang. Sebab pun dengan komplain tu dia ingat dia bagus. Rupanya bila dia komplain semua orang, orang makin jauh dari dia. Betul tak? Ada seorang akan pejabat komplain orang, apa lah dia jatuh putar hati. Ya benar, senang. Dia ni lagi lah, bukan boleh harap. Kita dengar dia kata tu, apa terbina di minda kita? Kita kata, kalau dia boleh komplain orang lain, aku pun dia boleh komplain. Aku tak berdekat orang macam ni, bahaya. Sebab tu tolong buat. Kita kena hidup berjemaah, kena hidup as a team. Bila sebut team, ingatlah, bila sebut team adalah mengumpulkan kepakaran berbeza dalam satu grup. Kalau satu grup tu semua kepakaran sama, tu orang tak bagi team. Itu orang bagi apa dah tu? Itu orang bagi grup lah kot. Oh dia ni engineer, kawan dia engineer, oh dia pakar matematik, dia pakar matematik. Tak, mesti berbeza.
Di pejabat ni kita ada kemahiran berbeza. So sepatutnya orang Islam tak boleh lemah, sebab tiap-tiap tahun dia berkumpul di Mekah. Itulah pusat yang terbesar. Baik. Kemudian sekiranya mereka beriman kepada Tuhan, di sinilah Kaabah melambangkan syiar perpaduan umat Islam dan tempat pancaran sinaran tauhid. Yang menyebabkan Islam menang adalah penyatuan dan perpaduan. Oh, Ustaz kempen muafakat nasional ke? Saya pun tak faham lah. Kalau kita cakap ni orang cakap politik, kita pun tak faham. Sebab tu jangan jumpa lah, tolonglah. Saya semalam komen sikit lah dalam Facebook saya tentang timbalan speaker menghalang adun Sungai Udang untuk bacakan Quran. Bukan semalam, betul lama dah. Tapi saya tengok 2-3 hari lepas. Maknanya bila Datuk Idris Harun nak baca ayat Quran, speaker tak bagi. Kononnya masa telah tamat. Masa telah tamat. Saya bukan nak cerita politik, saya nak cerita bahawa kalau semua orang nak menjudge itu adalah politik, jadi politik kan. Tapi kalau kita nak cerita bahawa, saya nak kata gini, tak sepatutnya timbalan speaker itu buat macam tu. Sebab yang buruk nanti dia, yang orang pandang tak elok tu dia, yang rakyat tengok nanti tak elok tu parti dia. Dah selama ni orang kata parti dia lawan Islam. Kalau dia buat gitu macam mengiyakan. Saya komen macam tu, orang bantai aku. Sebab bila buka stok dia punya Facebook lah, kawan ni orang politik, jadi dia akan bela puak dia. Tolong tuan-tuan, jangan jadi orang itu. Puak kita bela bagai nak arah. Walaupun salah kita bersama. Ini dipanggil aswabiah yang haram. Dalam kes tu saya kata ada dua puak. Dia bukan Islam tak Islam, ada dua bahagian. Satu mereka yang membela bahawa tak boleh baca Quran sebab masa dah tamat. Satu lagi yang kata tak apa, bacalah Quran. Takkanlah dengan baca Quran hanya 5 minit atau 3 minit menjejaskan masa. Bukan kita nak perang, kita nak berbincang. Nampak tak? Yang menariknya, ada daripada mereka yang tak Islam, wakil kerajaan sendiri, dan dia tak Islam. Contohnya Adun Aiko. Saya puji dia Cina, dan dia adalah ahli DAP. Saya puji dia. Dia kata apa? Tuan Speaker, saya rasa Tuan Speaker memang orang yang mewakili masa, tapi rasanya tak salah pun kalau Adun Sungai Udang menghabiskan bacaan Qurannya, kerana ini ayat suci Al-Quran, kita kena hormati. Ini bagus. So, saya kata, saya memuji walaupun dia Cina. Jangan salah faham. Kita benda baik, kita kena kata baik. Nampak tak? Tapi kalau dia Islam dan dia tidak bela, itu maksudnya. Nak cerita tadi adalah, tolonglah jangan politik. Benda-benda macam ni kita kena bersatu, kita kena kumpul kekuatan kita. Sebab perpaduan ini menguatkan kita. Kita bukan bercakap pasal muafakat nasional, kita bercakap pasal kekuatan kita. Mudah ya kalau orang dalam ni semua pakat pecah. Hak ni nak jatuh kawan ni, hak ni tak setuju dengan ni, agak-agak boleh deliver dah macam. Sebab tu orang yang kena transfer jadi bos, jangan sombong sangat. Dalam buku Big Potential, Big Potential, apa nama pengarang dia lupa, dia kata kebanyakan orang yang hebat di satu-satu company atau hebat dalam satu division, bila dia kena transfer ke division lain, dia tak akan sehebat di tempat lama. Kalau dia bos hebat di tempat lama, bila dia pergi tempat lain, dia mungkin tak hebat di tempat lain. Kenapa? Sebab yang menghebatkan dia bukan dia, tapi staf yang tolong dia jadi hebat. Maka jangan lupa. Benar komuni dengan apa nama Jakarta pula dengan Indonesia. Kan bola sepak menang 2-0 boleh kan? Betul-betul tak menang bola sepak Malaysia. Menang 2-0. Orang nampak pawi, orang nampak skor gol. Tu hak assist, hak tolong defend, hak jaga. Yang paling mustahak tu hak jadi coach. Coach Kedah tu, nampak tu? Guna taktikal tiki-taka, buat macam Manchester City mahir. Masa dia jaga Kedah, jadi dia tinggal Kedah, kalah dengan DDT. Sampai budak-budak
Cerita di situ nak bagi faham betapa besarnya sumbangan semua orang. Jangan lupa. Ada satu orang coach kata, don't let pebble in your stock ataupun in your shoes. Jangan biarkan ada batu kecil duduk dalam kasut kamu. Kamu boleh kalah. Sebab faktor menang dan kalah bukan faktor besar, faktor kecil. Faktor kecil apa? Stokin kamu ada batu, kamu tak selesa, so kamu tak fokus, menyebabkan orang lain bila baling bola ke kamu. Ini saya ambil bola dalam bola basketball. Kamu tak boleh fokus, kamu duduk nampak ada pebble dalam kasut kamu, ada batu kerikil dalam kasut kamu. Kamu tak boleh fokus. Itu lah. Tiba-tiba orang yang berjaya kata, saya berjaya kerana yalah, tuan-tuan tahu lah saya. Gelis lah kita. Jangan asal orang semua sampah duit. Tolonglah. Kita manusia. Nampak dia tua dalam Indonesia, cakaplah dengan dia. Sihat ke, dah makan ke? Tanda apa? Kita appreciate kerja dia. Jangan appreciate kerja dia sampai kerja teruk kat Allah siang baru. Itu menghina dia. Saya sebab tu saya di rumah saya ada seorang bibi. Tua dah dia kerja dengan saya lama. Apa dia tak buat di rumah? Macam-macam. Barang asyik hilang. Barang hilang. Cuma satu dia tak pernah ambil duit. Cuma barang memang hilang. Isteri saya duk kopek abang dia nak ambil barang lah ni. Kata tak apalah, barang tu kalau tak ambil, rumah ni semua orang ambil, dia ambil. Lagi pun dia ambil bagi cucu dia, tak apalah, kita halal lah. Saya sikit tak pernah sentuh waktu. Apa benda dia ambil saya tak pernah sentuh. Sebab apa? Saya tak nak hati dia luka. Bila hati dia luka, dia tak tahu rumah tangga dengan betul. Dia akan ganggu sistem. Dia akan buat anak-anak kita tak selesa. Mungkin dia masak benda tak benar. Takut sekali kita semua dia masak, dia buta hidung, padan muka. Jadi benda boleh settle, kenapa cari dalam payah? Lagipun benda yang dia ambil tu benda kita tak nak pun. Benda mainan kita boleh beli lain, benda baju boleh beli lain. Baju raya ni tiap-tiap term beli. Ya, bila kalau nak hilang satu dua tu. Yang penting dia masih lagi okey, dia masih. Cuma kita sebutlah, bu kalau nak barang lepas ni bagi tahu lah. Tapi orang ni jenis ego, dia tak nak beritahu. Dia takut malu nak beritahu. Tapi kita tahu dia ambil, tak apalah. Selagi tidak menjejaskan kita. Itulah. Maafkan orang, raih orang, sokong orang bersama dengan kita, bagi kebaikan padanya. Kalau dia jahat betul cerita lain, tapi dia ada salah sikit-sikit ala normal. Kita pun salah banyak, betul tak? Jangan ingat kita berduduk sekarang sebab tak ada orang support kita dah. Kita kena pegang satu ya, kita biji benih. Kita biji benih. Kalau tak ada tanah tak boleh tumbuh, kalau tak ada air tak boleh tumbuh, kalau tak ada baja tak boleh tumbuh. Kerah tentulah biji benih. Tapi kalau ada tanah yang support kita, ada air yang support kita, ada matahari yang support kita, baru boleh tumbuh. Pasal tak? Kenapa buah harum manis, mangga harum manis hanya ada di Perlis? Pasal tak? Hanya ada di Perlis. Kalau tanam di Selangor, di Kuala Selangor, dia tak jadi mangga harum manis, dia jadi mangga haram tak manis. Cuba kan? Pasal apa? Rupanya saya buat kajian. Di Perlis ada satu cahaya yang kena pokok itu, menyebabkan pokok itu jadi. Dan cahaya itu tidak ada di negeri-negeri lain. Itu yang simple. Kalau orang panggil anak benda kecil, ya itulah benda kecil. Jangan sebab kita kata kita nak, sebab kita buat kerja besar, ada orang sapu sampah, ada orang yang menyebabkan jalan kita selamat, ada orang menyebabkan urusan kita tak bersedia, menyebabkan kita nampak dia buat deliver macam-macam. Dia buat tu memudahkan urusan kita. Ucaplah terima kasih. Jangan hina orang. Kalau semua orang cerdik macam kita, siapa nak turun angkat sampah? Betul tak? Sebab tu sama sekali kalau dah ada lori sampah lalu depan rumah, jangan ada banyak. Kesian kau wahat tu untuk lori tu. Depa tu bau sampah tu dah mangli lah. Tak ada apa-apa dah. Kalau kita tanya bang, bau sampah ni okey lah. Kami hari. Sedap ni. Kalau tak ada depa, tak ada lah. Kalau tak ada orang yang kurang cerdik, tak berjaya lah kita.
Sebab orang-orang cerdik, mereka tak pandai di sini, mereka pandai anggota, mereka jadi gad, selamat kita. Kalau tak ada gad di bawah tu, nak tanya siapa? Nampak? Jadi jangan underestimate orang. Kita kena appreciate semua orang. Baru kita ada namakan perpaduan. Inilah perpaduan. Jangan ajar begini ya. Ini dia. Yang kedua dia kata, sejauh manakah kebijaksanaan Rasulullah dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah, membereskan kes-kes yang timbul dan menghapuskan persengketaan. Dia kata, keupayaan Nabi mendamaikan puak-puak yang berselisih faham tadi adalah satu anugerah ilahi. Kalau tuan-tuan memang pakar menyelesaikan masalah orang, gunakanlah kepakaran itu. Sebab kita tak sama tau. Kita ada 7 intelligent, kita ada beza. Saya, kepakaran saya bukan saya. Intelligent saya adalah verbal linguistik. Saya pandai cakap. Itu saya tak nafi lah. Memang saya pandai cakap. Sebab tu bini dua, pandai dengan orang. Saya pandai cakap. Sejak zaman sekolah lagi saya tahu, saya ada kekurangan. Kekurangannya aku gemuk, aku tak handsome. Tapi jaranglah kalau aku cakap dengan perempuan, aku tak dapat cakap lama. Jarang. Orang lain pergi muarak, budak Tuhan lah. Nuh apa pergi Zul? Saya anak pergi, saya pergi. Pergi tengok saya sembang panjang. Saya sembang panjang, boleh tukar nombor telefon. Orang kata, hamba macam mana? Ada. Tu saya buat lagu mana? Saya akan pergi cakap pada cerdik. Kau boleh cerita tak apa beza bentuk perata dengan ilmu bentuk perata? Oh, itu budak tu bela tu. Dia nampak kita cerdik. Sebab tu dulu kalau orang kata saya baca buku sains, bukan pasal masuk Faisal, pasal aku nak norak perempuan. Nampak tak? Tu niat benar tak? Nampak? Di situ saya tahu kepakaran saya verbal linguistik. Tentang bukan kepakaran matematik. Matematik adalah jenis, adalah kepakaran. Ada orang kepakaran ruang. Ruang ni tahu tak? Macam Rizalman tu kepakaran ruang. Datuk Rizalman. Dia tengok, dia nampak ruang, dia boleh pergi, dia tengok benda tu boleh decoration, dia tahu nak buat macam mana, interior design dia pandai, dia tahu nak create songkok lagu mana, baju matching lagu mana, warna tudung dengan colour ni sama tak sama. Tahu tak? Pakaian ni sebenarnya ada cara pakai dia. Ada yang cara pakai kalau kau pakai kau nampak muda. Ada cara pakai awak dia tua kan? Ada dia beza. Iaitu ada orang pandai buat. Ini kecerdikan ruang. Ada orang jasmani, dia memang sukan. Cakap tak boleh. Macam dulu apa nama Syafiq Rahim ke apa? Iklan power cap. Apa benda konten, cakap pun tak pandai, tapi pandai dia bola. Dia kebakaran. Kebakaran dia panggil kebakaran jasmani. Dia memang intelektual, dia memang intelligent di situ. Ada orang dia interpersonal dengan intrapersonal. Interpersonal ni dia orang suka jumpa dia memang happy ceria, dia memang seorang kalau orang panggil promoter, dia semula jadi. Kalau dia ada kita happy, kita suka dengan watak dia, tapi dia tak boleh buat banyak benda. Dia cuma menghiburkan kita. Pernah jumpa tak kawan ni? Tak ada ada tu dengan dia tak ada tak show dia. Tapi kalau dia ada banyak masalah. Dia kalau ya orang dia pandai dia, tapi dia cakap dia memang suka cakap, tapi dia over promise betul tak? Boleh benda senang, aku boleh tolong buat, tapi tak deliver. Kita seronok dengan dia. Ada satu orang lagi intrapersonal. Intrapersonal ni adalah orang tu ada kekuatan dalaman. Dia tak cakap banyak, dia introvert biasanya, dia suka duduk diam-diam. Tapi kalau ada masalah, orang suka jumpa dia. Tanya pendapat dia, kau ada pendapat tak? Dia boleh bagi pendapat. Nampak tak? Bukan semua kita boleh mengadu masalah. Bukan semua orang pandai bercakap. Bukan semua orang ada kekuatan jasmani. So Allah Ta'ala bagi different types ini. Semoga kita meraih. Dan yang paling mustahak, kenal diri kita dulu, kita type yang mana. Tapi kita nak rasa kita pakar semua, padahal kita tak kerti apa pun. Kita ada satu je. Sebab tu, ini menyebabkan kita tak akan berpecah. Kita akan cari perpaduan. Sebab kita nak semua orang bersama kita. Musuh pun kita nak bersama dengan kita. Macam Jokowi buat itu terbaik. Politik Jokowi sangat matang. Kawan yang lawan dengan dia, lawan presiden, dia ambil kawan tu duduk dalam kabinet dia. Oh, memang matang lah. Jadi kawan tu tak fikir nak lawan lah. Nampak? Dia ambil orang-orang yang businessman duduk.
Gojek duduk dalam, baru betul. Indonesia melahirkan banyak benda yang baik, tapi kenapa tak boleh barang-barang ni keluar? Kerana mereka yang duduk dalam kerajaan adalah bukan businessman. Itu beza. Jokowi dia ambil, dia tak pandai business, dia ambil orang lain. Ini maksudnya. Jadi kalau kita faham itu, kita tak susah-susah nak kena belajar balik benda baru. Tak payah, ada orang kita deliver ke orang lain. Sebab menyebabkan yang paling penting, kena pandai jaga hati orang. Itu di antara benda ni. Jadi yang kedua, Nabi menyelesaikan masalah tu. Kerana Nabi, boleh dikatakan Nabi ni ada 7 intelligent. Itu kelebihan Nabi. Nabi berbuat linguistik, Nabi pandai untuk kira-kira sebab dia seorang businessman. Nabi juga interpersonal, orang suka jumpa dia. Dan Nabi juga intrapersonal, orang suka mengadu dekat dia. Nabi special lah. Kan? Kalau kita boleh jaga dengan Nabi, jadi macam Nabi, okey. Bukan setiap orang ada satu kepakaran, bukan ada gabungan 2-3. Tapi kalau siapa yang ada 7, sebenarnya ada 9, saya sebut 7 dulu. Sebab awak kata 7 intelligent. Saya ambil 7 intelligent, senang nak faham. Sebab 2 intelligent tu lagi agak susah nak terang. Jadi 7 intelligent. Tengok di mana. Yang jangan lupa juga, menyanyi adalah intelligent. Bila anak boleh nyanyi, jangan kata apa doktor boleh nyanyi, orang suruh belajar. Tak payah. Dah tahu dia boleh nyanyi, tak payah belajar. Tuan suruh menyanyi. Belajar hanya dalam bidang nyanyian. Nak tarik macam mana tupi khusus, nak pasarkan lagu tak mana tupi khusus. Sebab hidupnya nanti bila dia keluar, itu yang dia akan buat. Matematik tak perlulah pada masa tu. Nak tulis karangan bahasa Melayu tak perlu. Apa pula ustaz penyanyi kena ada lirik. Lirik Hafsah Hassan tulis, bagi dia lah tulis. Nampak tak? Itu maksud saya. Kalau orang faham ni, dia takkan paksa nak dia jadi satu benda. Dia observation, dia tengok anak dia pakai apa, dia condongkan saja. Kawan kita ni dalam jabat ni, kita tahu dia boleh buat ni. Bila orang kata, siapa nak buat benda ni, kita boleh turun bagi cadangan. Kak Hafsah boleh, pasal saya tengok dia pandai buat ni. Yang penting betul lah, jangan kita perkenal dia. Kita pandai letak orang. Itu adalah kita. Kalau kita boleh buat yang tu, semua orang akan tidak berpecah dan bersama dengan kita. Ini asalnya. Nabi hebat tentu. Tapi terus turun orang lawan Nabi bila Nabi mengaku menjadi Rasul. Ketiga, ketinggian dan kelebihan Nabi SAW di kalangan orang-orang Quraisy sehingga mereka pada umumnya mempercayai dengan penuh segala percakapan serta menyanjung tinggi akhlak dan pekerti Nabi SAW sehingga baginda digelar Al-Amin. Betul lah. Ada satu orang, kita hidup kawan dengan lelaki ni, kita semua bukan tengok perempuan, dia seorang tak tengok. Baik tak dia? Baik, sebab dia seorang tak tengok perempuan. Kita baru tak tengok perempuan. Tapi kita pelik dia tengok jantan. Itu pelik balik. Kan? Dia maknanya itu pelik. Tapi kalau dia tak tengok perempuan, dia tak tengok jantan, dia seorang yang jaga akhlak dia yang baik, kita kata, oh ini bagus. Nabi ada benda tu. Dikala orang berzina, orang bina orang, Nabi tak bina orang. Dikala orang sembah berhala, Nabi tak pernah sembah berhala. Naiklah darjat Nabi SAW. Jadi akhlak, kebaikan, jaga semua benda. Akhlak ada dua. Satu akhlak peribadi, yang kedua akhlak jama'i. Akhlak jama'i ni apa dia? Dengan kawan macam mana akhlak? Peleceh orang, tak kabur tak cakap, raih orang. Orang yang baik, raih semua. Raih. Bila orang bercakap, raih, oh ya ke? Kalau tak setuju, diam dalam hati. Oh ya ke? Oh itu. Syarat adalah qalu salam. Jangan aku rasa pendapat kau tak betul lah. Bila sebut pendapat dia tak betul, dia akan bertahan pendapat dia. Dia akan melawan. Kita pun berhujah, dia akan melawan, kita berhujah. Siapa menang? Tak ada tu menang. Sebab tu nak ajak pada abang-abang sekalian, kalau anda berhadapan dengan isteri anda tak payahlah berhujah. Anda iakan saja. Abang lihat tu pun tak erti. Itulah abang pun tak tahu siapa abang tak pandai abang ni. Ayah tolong tunjuk. Dia tak marah. Tapi kalau kita kata awak pun berkurang, sama je. Awak pun mangkak je. Dia akan panjang. Jangan bagi panjang. Sebab kita tak nak masa banyak. Sebab kita nak pergi minum di kedai kopi dengan tenang. Kita dah lepak dengan kawan-kawan. Lagi kita daripada boleh gerak pukul 10 jadi 10.30. Lepas tu mesyuarat pula dengan bini tak habis. Tak payah. Oleh itu untuk orang perempuan menangkan mereka saja. Kata jangan terbaik. Abang ni memang tak pandai lah. Abang dah security.
ya, saya yang terbaik. Tapi dalam hati kata, aku nak keluar cepat, tolonglah berhenti, jangan mudah panjang lagi. Nampak tak? Di situ kaedah dia. Jadi maknanya tolong jangan kita cari pasal, sebab kita cari titik pertemuan, jangan cari titik pergaduhan. Kalau cari titik tu sampai bila jumpa? Macam saya lah nak cari titik pergaduhan macam-macam saya boleh jumpa. Ni saya nak cari titik pertama, apa kesalahan tuan-tuan yang mengaji? Buku tak bawa, punya cerdik. Itu kesalahan pertama. Kalau nak senarai satu-satu kesalahan, boleh senarai lah. Kalau nak senarai saya pula punya kesalahan, macam-macam boleh senarai. Jadi tak payah cari titik yang mengembirakan, jangan pergi cari titik yang menghancurkan. Itu benda paling besar, insyaAllah. Saya tak tulis insyaAllah. Mudah-mudahan 3 pengajaran yang menunjuk kepada kita, Nabi memang seorang diplomat yang baik. Kita, kepakaran kita apa dia? Kita sangat mudah adapt dengan orang. Tahu tak adapt? Adapt dia kalau mudah sebenarnya bergabung lah. Bergabung tu tak? Bergabung daripada kalau apa? Iguana. Hak tukar kali tu dia. Itulah sesumpah. Sesumpah. Dia boleh ubah. Kita macam sesumpah. Bukan kita sesumpah dah. Kita ada Cina datang, kita layan bahasa. You ada problem kalau orang cakap Inggeris, kita cakap Inggeris. Itu kita. Kita sangat rakyat orang. Sebenarnya orang suka kita. Kita pengurus yang baik. Lembaga hasil jadi hebat. Jabatan kerajaan jadi bagus. Saya tengok kerana orang-orang Melayu kita, Islam kita memang deliver bagus. Dulu saya paling takut pergi klinik kerajaan, hospital kerajaan. Paling takut. Pasal nus dia gerang-gerang. Daftar lambat. Buat anak pandai. Dah daftar lambat. Takut kan. Sedap tu isteri saya kata, abang tak payah beranak sini, pergi beranak swasta tu. Kan? Tapi lately saya pergi beranak di kerajaan, tak mahu. Cuba friendly sikit-sikit ya. Abang lambat, tak apa. Kita tak ada masalah. Lambat kita pun terima. Kan? Dia friendly, tak apalah, okey lah. Nak cerita bahawa diplomasi. Kita, kekuatan kita adalah diplomasi. Gunakan kekuatan itu, insyaAllah. Kita pandai tawar barang. Tawar sebaik-baiknya, insyaAllah. Kita pandai untuk raih orang. Kita raih sebaik-baiknya. Itu kemahiran kita. Dan kita memang tak suka menyebut kesalahan orang di depan. Betul tak? Kita takkan. Sebab tu kita ada pantun. Pantun tu sebab kita nak pukul darat, kita tak berani. Itu kita buat pantun. Faham tak? Nak kata korang pantun. Nak kata korang pantun. Macam Alif paling Pontian kan, dia malah nak kata darat, dia pantun. Jadi ceritanya pantun adalah kerana kita tak suka nak betul terang benda apa yang orang buat silap. Kita berlapis-lapis, bahasa kita pelbagai. So itu diplomasi kita. Tahu kekuatan kita, raihkan kelemahan, dan kita tahu kekuatan peribadi kita. Minta orang lain tolong untuk kuatkan kita, insyaAllah. Itu pengajaran terbesar yang boleh kita ambil daripada sirah Nabi, insyaAllah. Macam saya sebut, walaupun saya mengajar sirah, saya nak sirah tu ada connecting dengan kita. Kalau sirah kita baca ya, saya tak mengajar, tak apa baik baca buku kan. Lepas tu saya bila buat satu-satu video, buat satu pengajian, saya akan pastikan pengajian tu ada kena mengena dengan kita. Kalau tak ada kena, saya tak akan ceritalah. Mereka ada kena mengena dengan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan dengan melihat cerita Nabi ni menjadikan kita adalah orang-orang yang hebat dan baik, insyaAllah.